pada imam, dia kenal kok agama ni bukan imam saja. Agama ni ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ni comel kita pati paridah. Walaupun kita ni sebenarnya nak cerita bab iman. Takut kita faham agama ni iman je. I'tiqad je agama ni. Kepercayaan je. Lepas tu zahir macam mana? Tak apalah zahir macam mana pun, janji ada iman. Janji ada iman, zahir macam mana pun tak jejak. Itu bukan ahli sunnah, itu murji'ah. Murji'ah di golongan yang terpesong. Tapi kita dah dengarlah nama murji'ah ni. Murji'ah satu golongan yang mengatakan cukup ada iman. Ada iman clear, beres. Tak semayang pun tak dosa. Berjudi pun tak dosa. Ni murji'ah. Tak semayang tak dosa mana pula. Berjudi tak berdosa kerana pula. Tak berdosa lah sebab ada iman dah. Bila ada iman je, buat apa salah pun tak berdosa. Sebab apa? Sekat oleh iman. Ni bukan ahli sunnah ni. Dia buat bandingan orang kafir. Orang kafir. Dia buat apa kebajikan sekalipun orang kafir ni, dicatatkan pahala ataupun tidak. Dia tolong orang kafir ni. Tolong orang. Pemurah dianya. Duit pun pemurah, tenaga pun pemurah. Dia tolong sungguh orang. Tak kira lah, orang Islam pun dia tolong. Itu kebaikan. Tapi dicatat tak pahala pada orang kafir ni? Tidak. Kenapa tidak dicatatkan dia buat baik, tersekat dengan kafir tu nah. Sebab tu tak boleh tulis pahala, sebab dia belum masuk Islam. Jadi tersekat oleh kafir, tak boleh nak tulis pahala. Gitu je juga. Orang beriman buat salah apa pun tak dicatatkan dosa, tersekat oleh iman. Ni puak murji'ah, puak sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah, iman satu bahagian daripada agama Islam, iman dan ihsan. Maka iman ni buat kebajikan, iman akan kau subuh. Ihsannya tak ada, derhaka pada Allah, imannya akan kau luntur. Dia panggil apa ni? Iman kau nipi ni. Ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak agama bukan nak betul imannya. Nak kena jaga Islam, nak kena jaga ihsan. Ini agama. Tapi kita pati peredah nak cerita bab iman, kena kenal agama dulu. Lepas kenal agama, kita pun ngaji bab iman. Nak ngaji bab Islam, nak ngaji bab ihsan, bukan kita pekoh, kita tasawuf. Asingkan, pecahkan pengertian aja. Islam zahir, iman cahaya hati, ihsan laksana. Kita pecahkan untuk memahami takrifan masing-masing. Agama tak boleh pisahkan antara Islam, iman dan ihsan, tak boleh pisahkan. Kemudian tadi sebut perkara yang Islam kena terima zahir, perkara yang iman kena percaya dengan hati, perkara yang sama. Bezanya zahir Islam, iman percaya hati. Satu lagi yang kita nak kena kemah faham moleknya antara Islam dengan ihsan. Ni kadang-kadang kalau kita dak mak molek, dak perhati molek, kadang-kadang salah faham antara Islam dengan ihsan, boleh silap gaya bawa kepada khawarij. Khawarij akidah yang terpesong, jalanan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Islam terima, ihsan laksana. Terima laksana lain-lain. Terima zahir Islam, laksana buat tu ihsan. Tapi apabila terima kemudian laksana, barulah terima tu jadi comel, Islam tu jadi comel. Terima tapi sampai masa tak laksana, jadi terima tu jadi uduh. Tapi tetap hukum terima, tetap hukum Islam. Walaupun tak laksana sekalipun, tapi tak laksana zalim, fasik. Tapi kalau tak terima, engkar, tolak perkara agama, kafir. Terima tapi tak laksana, zalim, fasik. Itu dia. Tapi cuma kita nak asingkan antara terima dengan laksana. Ini kena faham molek sini.
Terima kewajipan solat, terima kewajipan puasa, terima kewajipan tutup aurat, terima bahawa agama mengharamkan zina, agama mengharamkan judi, agama mengharamkan arak, agama mengharamkan riba. Contoh, itu kena terima. Ihsannya mana? Bersembahyang, berpuasa laksana tu. Menutup aurat, jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan makan riba. Abang apa ni? Laksana. Itu pergi pada ihsan. Orang yang tidak solat bukan bererti diengkar kewajipan solat. Orang yang tidak puasa bukan bererti diengkar kewajipan puasa. Bapa muda semayang, semestinya dia kata semayang tak wajib. Tak, semayang wajib. Yang muda semayang apa? Begitulah, beginilah, begitulah. Hanya orang Islam yang zalim, yang fasik, derhaka kepada Allah, tapi tetap dihukumkan sebagai orang Islam sebab dia tidak engkar. Hak engkar macam tadi, rapat dengan Allah, semayang dia tak wajib. Tu kafir. Semayang padang niat je, kafir. Sebab apa? Orang maklum sembahyang ni ada berdirinya, ada rukun rokoknya, ada rukun sujudnya. Hak tu semua benda agama yang diketahui cara mudah. Dia kata dak niat je, kafir. Jawab main benda ni. Ni benda agama. Solat perkara yang diketahui secara mudah. Rukun solat sebahagiannya diketahui secara mudah. Ijma' ulama' laginya. Rokok semua orang tahu belaka, sujud semua orang tahu belaka. Niat je semayang ni. Diengkar akan perkara rokok, perkara sujud dalam rukun solat yang semua orang tahu belaka. Ini yang hak Nabi bawa. Faham tak? Jangan buat cakap mudah-mudah nampak ni. Dia kata kena jaga agama molek. Sebab apa? Batal agama, dia membabitkan sampai kepada keluarga, hubungan kekeluargaan, hubungan suami isteri. Jadi terima satu, laksana satu. Terima bulat-bulat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bacalah dalam terjemahan bacaan solat, dia ada terjemahan bacaan solat, tapi kadang-kadang terjemahan tu dengan bahasa Indonesia. Jadi terjemahan payah nak faham juga. Dah bukan bahasa Malaysia. Saya biasa tengoklah di terjemahan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman, saya biasa tengoklah diterjemah dengan orang yang serah diri. Dia cuma dengan orang yang serah diri. Apa makna serah diri? Serah diri. Mana apa serah diri? Tuan kata gitu, gitulah. Itu makna musliman, serah diri, terima bulat-bulat. Itu musliman. Kadang-kadang setengah tu guru terjemah orang Islam, dia terjemah macam mana orang Islam? Setengah tu guru dia terjemah orang Islam, orang yang tidak ada pilihan. Orang Islam, orang yang tidak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan? Terima je. Tak ada pilihan. Tuan kata A, tuan kata B, tak ada pilihan. Ni orang Islam. Sama ada terima dengan serah diri ke, tak ada pilihan ke, ni sama je. Terima bulat-bulat, terima tanpa kira bicara, makna yang sama. Akur sungguh-sungguh. Ni puak liberal payah nak terima ni. Akal lampuh mana dia nak terima bulat-bulat gitu. Dia tak faham agama tu apa dia. Dia ingat agama ni rekaan ulama berkali. Lepas tu dia kata, agama ni ulama je nak bicara. Kita nak bicara juga. Agama ni bukan hak milik ulama, dia kata. Nak bicara agama, kena bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Siapa yang memahami Al-Quran dan Hadis? Melainkan ulama. Dah, ini pakai akal dia. Ni pun orang ni. Ni cebik macam-macam. Dia sebenarnya, Islam ni tak ada liberal tak ada Islam. Islam ni terima segala-gala perkara agama yang diketahui secara mudah tu Islam. Kalau tak terima sebahagian perkara agama, tak panggil Islam. Tak ada Islam liberal. Kalau dia engkar, tolak perkara agama, bukan Islam liberal, itu kafir liberal. Kita ada nama kafir liberal. Kita ada Islam liberal. Islam apa dia Islam? Terima bulat-bulat perkara agama. Itu Islam.
Hak timbulnya pula Islam ni Islam hak comel ke, Islam hak patuh ke, Islam hak tak apa comel, hak tak apa patuh. Tu pergi pada ihsan. Islam tetap Islam, dah kena terima akur segala-galanya. Tapi kepatuhannya ada hak patuh sungguh, tu ihsan dia comel. Ada patuh sekat-sekat, ihsannya tak comel. Tak patuh langsung cukup 4 tapang di dianya. Faham cukup 4 tapang? Cukup 4 tapang. Semayangnya tidak, puasanya tidak, berjudinya dia, minum araknya dia, berzinanya dia, cukup 4 tapang. Cukup segi yang mana dia. Tapi dia ada tak pernah dia engkar hak kewajipan-kewajipan agama tu, larangan-larangan. Tak pernah cakap apa. Kalau kata semayang pun, dia tak kata semayang ni tak pakar ke, tak ada. Dia tak pernah cakap pun, dia tak pernah kata pun dalam bab hukum agama ni. Tapi dia langgar belaka. Makna dia kekal orang Islam, tapi ihsannya langsung tidak ada. Islam yang derhaka. Tapi Islam kekal Islam. Apabila dia mati, kewajipan kepada kitanya uruskan jenazah dia, dihormati jenazah dia sebagaimana orang Islam yang lain. Oh, Islam lagi ke cukup 4 tapang dah tu? Ni tak faham Islam, tak faham ihsan. Islam lah dianya. Cukup 4 tapang pun Islam. Tu kata tadi, Islam tak ada liberal-liberal. Yang adanya Islam yang patuh, yang taat, ataupun Islam yang tidak patuh, Islam yang derhaka. Tu ada. Ihsan tak ada kedau. Tak ada lah tu. Bab Islam kekal Islam. Terima segala-gala. Lagi pulaknya bab perbezaannya adalah betul ihsan. Laksana. Patuh ke tak patuh, buat ke tak buat Tuhan suruh, tinggal ke tak tinggal Tuhan larang. Tu je bezanya. Jadi nak kena faham antara Islam terima secara zahir, ihsan laksana. Ni kalau dok tu sini macam tadi, Islam apa lagi cukup 4 tapang. Ni tak faham. Islam dah sebab diterima. Terima apa tak laksana. Ni belik. Dia belik dah. Dia kira kalau terima mesti laksana. Kalau laksana tak terima, tu belik. Punah ranah tu. Belik. Buat contoh tadi kan, orang yang tidak solat semestinya dia engkar solat wajib? Tidak. Orang yang tidak puasa berarti diengkar ke cuma puasa? Tidak. Dia terima kewajipan solat, dia terima kewajipan puasa. Faham tak? Kata terima lain, laksana lain. Terima zahir Islam, laksana ihsan. Faham tak beza dua tu? Adapun khawarij, Islam qaulun wa amalun. Terima dan buat. Tu khawarij. Terima puasa wajib, puasanya tidak, batal Islam, murtad khawarij kata. Terima tak wajib haji wajib, terima, dia cukup syarat, tak embuh pergi haji, kafir. Tu khawarij. Sebab Islam terima dan laksana. Tu khawarij. Terima tak kata zina tu haram, terima tapi dia berzina juga, kafir. Tu khawarij. Islam ni sekali dengan laksana. Kalau tak laksana, batal Islam. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Dia terima bahawa judi itu haram, tapi judi juga kafir. Sebab apa? Sebab walaupun dia terima, dia akui judi itu haram, tapi dia langgar juga, dia bukan orang Islam. Orang Islamnya terima serta laksana. Itu khawarij, bukan ahli sunnah. Kita dah Islam terima, laksana ihsan. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah melakukan apa dosa besar sekalipun tetap tidak membatalkan Islam. Itu ahli sunnah. Selagi tidak engkar. Engkar sahaja, sudah tidak mengaku dengan lidah, sudah tidak terima. Sebab apa? Engkar tolak. Itu lain, itu batal lah Islamnya. Ahli sunnah wal jamaah buat apa dosa besar sekalipun tidak membatalkan Islam. Sebab Islam hanya makna terima, tapi Islam yang derhaka lah, sebab tidak ada ihsan. Malaikat pilih engkar, engkar tu batal Islam pula. Ahli sunnah wal jamaah satu sahaja dosa
yang ulama menghukumkan kafir, iaitu meninggalkan solat. Meninggalkan solat mazhab Hambali. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata, sesiapa yang meninggalkan solat dengan secara sengaja, maka kafir orang ni terang-terang. Maka mazhab Hambali pakai zahir. Kafir apa? Kafir agama. Tapi jumhurnya faqad kafara jihara, maka kafir terang-terang. Qaidnya in ankara, jika dia engkar kewajipan solat. Dia qaid dia pula. Sebab apa? Jika engkar kewajipan solat jadi kafir. Sebab Islamnya terima, engkarnya kafir. Kalau tidak engkar, faqad kafara jihara, kafir terang-terang. Dia tinggal solat tapi dia tidak engkar kewajipan solat. Kafir juga tu, kafir nikmat. Dia kata bukan kafir riddatan, bukan kafir kan murtad, bukan. Kafir nikmat, engkar nikmat Tuhan. Engkar macam mana? Bagai-bagai nikmat yang Tuhan kurniakan, tiba-tiba suruh solatnya tak boleh. Itu engkar kufur nikmat. Kalau kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, tinggal solat dengan sengaja, maka kafir terang-terang, kafir agama juga. Tapi qaidnya in ankara, jika engkar. Sebab bukan gitu. Sebab Islam dengan makna terima. Engkar makna tak terima. Tak terima batallah Islam. Jadi ahli sunnah wal jamaah hanya tinggal solat saja. Mazhab Hambali kafir, hal lain tak ada. Hal lain, dosa besar banyak mana yang dilakukan, tak adalah cukup 4 tapang sekalipun masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam selagi tidak engkar kewajipan yang semua orang tahu berlaku solat puasa ni, dan tidak engkar larangan yang semua orang tahu berlaku dah haram zina, haram judi, haram minarok. Dia tak engkar, tapi dia langgar berlaku, dia kekal dihukumkan sebagai orang Islam yang fasik, yang zalim, yang derhaka pada Allah. Engkar kafir. Sebab Islam dengan makna terima, jangan engkar, jangan tolong. Itu beza antara Islam terima zahir, ihsan laksana. Tidak laksana tidak membatalkan Islam, engkar batal Islam. Sebab Islam terima, sebaliknya engkar. Di antara engkarnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Engkar lah tu. Menghalalkan yang haram, engkar. Syarat mengatakan haram, dia kata tak apa. Mana menghalalkan yang haram? Zina, suka sama suka, bukan rogo-rogo. Suka sama suka, bahkan dia beli duit pula, bayar. Golok tu nah. Golok pala air buah adanya. Kalau bayar kok golok nah dah. No dia alik siang, golok. Tu ditunggu benar. Dia panggil benar. Dulu pergi pondok, kalau masuk kok tabah tu okeylah. Siapa di Pengkalang, custom tu bah lalu dah. Tapi kalau golok, kalau kita naik inilah Pengkalang haram ni lah, tak pakai passport ni, kita nak sapa ada sembah tu lalu kok macam-macam lah. Siap lambar lah, panggil tak kira piar tapal pun dia lambar kok. Tu dia nak duit, tu bukan kata dia suka, dia panggil pula. Nak dosa buat apa? Batal Islam. Sebab apa? Haram. Semua tahu belaka haram. Dia kata halal. Mana pun engkar. Dia engkar apa? Agama kata haram, dia kata halal. Engkar lah tu. Kafir. Menghalalkan yang haram. Ada satu tempat pengajian. Jangan main. Bandar Golok ni pun ada tempat pengajian. Ada tempat pengajian. Ada tahfiz itu. Tempat pengajian tu 2 tingkat. 2 tingkat tempat pengajian tu. Sebelah dia ada bangunan 3 tingkat. Tak? Tempat pengajian 3 tingkat. Sebelah dia tu ada bangunan 2 tingkat. Sebelah tapi tanah lain. Bangunan 2 tingkat. Situ tempat jual. Jual tak ni hak lah panggil saat ni tu. Jual tubuh nah. Jadi hak kalau budak-budak naik tingkat atas, dia tengok bawah. Dia sini lain buka tingkat. Dia panah sini lain muka tikar. Budak-budak tengok tu pakai gelak hati kita jelah. Ngapa apa yang nak ingat dah. Dah. Tempat belajar 3 tingkat. Tempat sebelah tu 2 tingkat. Naik atas nampak lah. Tak apa-apa.
Hak tu dia panggil benar, dia tahu benar, dia elang. Sebab apa? Dia nak duit. Lepas tu apa nak haramnya? Suka sama suka. Untung dia boleh duit pula. Apa nak haram? Murtad lalu dah. Murtad. Sebab apa? Engkar. Agama, orang tahu belaka dah. Zina haram. Orang kafir pun tahu. Dalam agama Islam kita mengharamkan zina. Tiba-tiba kita kata halal. Suka sama suka. Murtad. Dia berzina tapi dia tak engkar hukum haram. Dia orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka. Kena beza antara Islam dengan makna terima, ihsan dengan makna laksana, patuh. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu bab Islam, bab terima. Hak sukar adalah kepercayaan hati kepada agama, keyakinan hati kepada agama, harap hati kepada agama, bergantung hati kepada agama. Tu hak paling sukar, iman. Yang mana kadang-kadang kafir ditanamkan dalam minda kita, tidak yakin, tidak percaya, tidak harap kepada agama kita sendiri. Ni hak takut, iman, hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak takut. Akhirnya kita perintah Allah, ya ke tak ya ni, ya ke tak ya ni. Mana apa iman kita dia lemah. Tolak ingkar dengan hati, munafik, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun zahir Islam. Tapi kalau hati mai duk lolek ya ke tak, iman jadi lemah, bahaya. Bila masa boleh pergi kepada tak boleh percaya orang ni payah orang. Hati-hati bukan cakap kok mulut cakap mani. Tapi hati ni. Sikit-sikit Islam, ya ke tak ni. Hati masing-masing. Hak tu tempat nilaian. Bernilai Islam, bernilai ihsan bergantung kepada iman. Pakar ihsan, Islam jadi pakar nilai, iman ihsan jadi pakar iman penilaian dia. Mulut kita kata ya. Bernilai ke tak mulut kita kata ya tu? Bernilai jikalau di hati kita pun ya juga. Bernilai lah. Ni boleh palu so ni Islam ni. Zahir ya mengaku, hati pun ya juga. Maka ya zahir ni bernilai insya-Allah, pahala besar. Ya. Lepas tu kita laksana, kita buat Allah suruh ni akan bernilai ihsan. Kita buat terus jikalau hati kita beriman dengan Allah. Sehingga kan kalau rukun iman tak lengkap, rukun iman kena lengkap ke 6. Tiba salah satu rukun iman, contohnya bab qada dan qadar. Iman kita bab qada dan qadar tidak sah, contohnya. Waliyazbillah, berpegang dengan akidah yang kufur. Contohnya, kita Islam comel, ihsan pun comel, semayang cukup, puasa cukup, zakat haji sempurna, ketaatan lain pun sempurna, tapi imannya tidak sah. Semua tu tak pakai kata. Islam pun tidak diterima oleh Allah, ihsan pun tidak diterima oleh Allah. Allah tak terima. Zahir dunia comel. Zahir dunia, ia orang Islam. Orang Islam yang taat, semayang puasa tak tinggal, itu zahir. Zahir pandangan kita gitulah. Kita hanya umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nabi kata aku hanya diperintahkan hukum hak zahir. Hak dalam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam sudah kacau lah, itu urusan Allah. Zahir kitanya dia orang Islam. Islam mana ni? Islam yang ihsan, yang taat, yang bagus. Ni. Kita kira gitulah dianya. Tapi tiba-tiba di sisi Allah imannya tak lengkap. Berpegang akidah yang kufur, maka semua itu tidak diterima oleh Allah. Islam tak ada nilai di sisi Allah, ihsan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tak lengkap iman. Imanlah pokok pangkal. Tapi bukan iman saja, Islam kena ada, ihsan kena ada. Cuma Islam bernilai, iman sah. Ihsan bernilai, ketaatan kita bernilai jika iman sah. Iman harus dah tekan molek. Pertama sekali bab qada dan qadar. Saya sebut semua. Saya dengar dalam elang program itu akan datang.
Tajuk tu wallahu alam isi kandungannya macam mana. Tapi tajuk tu dengar seria. Bukan serial. Serial tu lain, seria. Seria. Ngeri dah. Seria ni ngeri. Panggil bimbang. Tajuknya bab ini perubahan iklim. Perubahan iklim ni adakah semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Bab takdir Allah memang semata-mata takdir Allah dah. Wak tajuk gapo lagi gitu. Ni perubahan alam ni lah, perubahan alam ni. Semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Tak ada dah. Semata-mata semuanya takdir Allah. Apa semata-mata takdir Allah pun tidak? Tu tajuk di sebenar. Adakah takdir Allah ataupun usaha manusia? Bukan gitulah. Sama ada takdir Allah ataupun ikhtiar usaha manusia. Tapi yang mula-mula tu adakah semata-mata takdir Allah? Ni perubahan alam ni, kadang-kadang orang tak jaga alam kan. Jadi perubahan iklim alam ni semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Kok mana lagi? Sebesar zarah pun tak berlaku melainkan takdir Allah. Tu tak boleh nak kucah dah tu. Tu rukun iman yang ke-6. Yang kita nak bahasnya, ikhtiar usaha kita letak di mana? Kepada ahli sunnah wal jemaah ada ikhtiar usaha. Tapi tajuknya adakah takdir Allah ataupun ikhtiar usaha? Ni pun serinya juga ni. Tapi benda program ni belum berjalan lagi. Tapi macam mana cara dia nak kupas wallahu a'lam. Tapi dengar tajuk tu serinya. Perubahan iklim alam ni adakah semata-mata takdir Allah ataupun tidak? Kita lagi kat mana lagi? Memang semata-mata takdir Allah. Sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan takdir Allah. Bab syariat. Ikhtiar usaha manusia ni perangai manusia ni tak jaga alam sekitar. Tu nak cerita bab syariat pula. Tapi ikhtiar usaha tetap duduk di bawah takdir Allah juga. Macam pernah orang tanya bab-bab ni lah, biasa masa musim perayaan timbullah isu kemalangan. Maka timbul dia punya satu tajuk, kemalangan musim perayaan. Kemalangan ni takdir Allah ataupun usaha manusia. Ajak kita. Memang takdir Allah pada hakikinya. Tapi zahirnya memang usaha manusia. Dibawa dengan laju, dibawa dengan mengantuk, dibawa dengan macam-macam kesalahan dia. Zahirnya kemalangan berpunca daripada usaha manusia. Berpunca daripada perangai manusia kemalangan ni. Tapi hakikinya segala yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Tapi kalau kemalangan ni berlaku kerana kecuaian manusia, bawa laju, bawa mengantuk contohnya, berlaku kemalangan, dia tidak boleh sama sekali sandar kepada takdir Allah di sebuah percakapan. Sebab apa? Ini benda salah. Bab pegangan segala-gala baik buruk takdir Allah. Bab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada perangai manusia sendiri. Itu bab percakapan. Jadi kemalangan berpunca dari apa? Bawanya laju sangat, terbabah. Kemalangan tu perangai dia, kecuaian dia, kesalahan dia. Jangan sandar pada takdir Allah. Bab pegangan tetap ada segala-gala. Ini tak molek. Sebab apa? Islam ihsan bernilai jikalau iman dia pakai iman yang sah. Tapi agama tak boleh lari daripada 3: Islam, iman dan ihsan. Kemudian tadi tu antara Islam terima, ihsan laksana. Tambah sikit lagi bagi tadi masih